Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa ja'alna minal mukhlisin. Allahumma iftah qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, maka jika ada antara keduanya imam dan makmum itu dinding yang ada pintu terbuka, maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya dan saf yang berhubung dengan dia, dan demikian lagi mereka di belakangnya. Dan jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu rabitah, yang menambat antara mereka itu dan antara imam. Dan jadilah ia pada hak mereka itu seperti imam. Baik, kita sambung dalam perbincangan kita pada muka surat 7. 7 baris daripada bawah. Surat 7 baris pada bawah. Kalau dalam kitab saya lah, kalau ada perbezaan dalam kitab yang digunakan tu boleh maklumkan. Baik, sambung. Kita masih lagi dalam perbincangan syarat yang kedua daripada beberapa syarat sah sembahyang berjemaah, iaitu 12. Syarat yang keduanya ialah makmum mengetahui berhimpun imam dan makmum di dalam masjid ataupun di pada satu tempat. Berhimpun imam dan makmum pada satu tempat. Kita di hujung syarat ni lah, iaitu selepas daripada kita bincangkan tentang 4 keadaan ataupun 4 situasi di mana kedudukan imam dan makmum itu mungkin berbeza lokasi. Satunya, imam dan makmum kedua-duanya berada dalam masjid. Keduanya, imam berada dalam masjid dan makmum berada di luar masjid. Ketiga, imam berada di luar masjid dan makmum berada dalam masjid. Dan situasi yang keempat, iaitu imam dan makmum kedua-duanya berada bukan di dalam masjid, seperti di dalam surau, di dalam bilik, di dalam ruang solat, di dalam padang, di dalam satu kawasan yang lapang dan sebagainya. Itu 4 kemungkinan, 4 situasi lokasi bagi imam dan makmum. Kita dah selesai dah bincang 4 kemungkinan tu. Ni hujung, sedikit perbincangan di hujungnya, iaitu bila mana disyaratkan untuk imam, untuk makmum itu boleh sampai kepada imam, dan disyaratkan untuk makmum boleh melihat pergerakan imam, maka sekiranya terpisah imam dan makmum itu pada kedudukan ataupun pada keadaan yang mana kebanyakan makmum tidak boleh melihat imam, maka di situ perlu suatu penghubung di antara makmum dan imam yang membolehkan dengan kewujudan penghubung tersebut, makmum yang berada di sebalik dinding contohnya, di sebalik tirai contohnya, mengetahui pergerakan imam dengan bantuan penghubung itu. Dan penghubung itu namanya rabitah. Masuk dalam perbincangan rabitah. Sinilah kita nak bincang di sini. Maka kata muallif rahimahullahu ta'ala,
Dan jika ada antara keduanya, kedua imam dan makmum itu dinding. Dinding ni maksudnya penghalang lah, yang menghalang penglihatan. Dinding itu yang ada pintu terbuka. Maksudnya ada ruang, ada lubang lah, ada ruang ataupun ada lubang yang membolehkan makmum di belakang untuk sampai kepada imam di depan. Jadi problem tidak boleh lalu kepada imam tu tak ada masalah, tidak wujud dekat situ. Maksudnya makmum di belakang tu, makmum dalam kawasan yang di belakang ni boleh pergi kepada imam menerusi lubang tersebut. Gitu. Cumanya lubang tersebut biasanya kecil lah. Cuma boleh untuk seseorang saja lalu di situ. Adapun makmum yang lain tidak berada berbetulan dengan lubang itu. Makmum yang lain tidak ada berbetulan dengan pintu itu. Makmum yang lain berada berhadapan dengan dinding yang lain lah, yang tidak berlubang ataupun yang tidak berpintu itu. Jadi masalah tidak boleh pergi kepada imam itu tidak wujud. Masalah yang wujud ialah makmum tidak melihat sendiri pergerakan imam. Gitu. Maka jika ada antara keduanya dinding yang ada pintu terbuka, maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Dan saf yang berhubung dengan dia, dengan mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Dan demikian lagi mereka di belakangnya, belakang mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Gitu. Maka masalah dia, kalaulah ada seseorang yang berdiri betul-betul betul-betul di belakang pintu tersebut. Maksudnya dia secara direct dia boleh tengok pihak depan. Dia secara direct boleh melihat mereka yang berada di kawasan depan ataupun imam yang berada di bahagian depan tersebut. Berbanding dengan teman-temannya yang berada di kiri kanan safnya, contoh, ataupun teman-teman yang berada di belakang safnya, mereka tidak melihat imam secara direct, tapi dia yang melihat imam secara direct, ataupun dia melihat makmum yang berada bersama imam secara direct. Maka dalam keadaan tersebut, saf mereka yang lain, kumpulannya yang lain, untuk berjamaah dengan imam yang berada di depan, dengan berpandukan pergerakan orang yang berada berbetulan pintu tersebut. Itu maksud dia secara mudahnya. Itu yang dimaksudkan dengan maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Itu maksudnya. Maksudnya orang-orang yang tidak berdiri ataupun tidak solat berbetulan dengan pintu tersebut, dia di pintu tu berada di sebelah kiri kanan dia ataupun pintu tu berada di sebelah kiri dia. Sah mengikut imam ataupun kumpulan jemaah yang sembahyang di depan tu, yang di sebalik dinding itu, di sebalik halangan tersebut, berpandukan kepada orang yang berdiri berbetulan pintu tu. Itu maksud dia. Dan demikian lagi, maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya dan saf yang berhubung dengan dia, dengan mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Saf yang berhubung dengannya lah. Saf yang sama dengan dia. Saf yang sama dengan dia. Dan demikian lagi mereka di belakangnya, di belakang mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Saf yang di belakang ni pun boleh ikut. Dan jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu jadi rabitah. Artinya yang menambat antara mereka itu makmum dan antara imam. Maka orang yang berdiri di depan pintu tersebut yang melihat secara langsung pergerakan jemaah yang berada di depan ataupun yang melihat secara langsung pergerakan imam yang berada di sebalik pintu, di sebalik dinding tu, maka orang tu namanya rabitah, dipanggil penambat, yang mengikat ataupun yang menghubungkan antara jemaah dan imam yang berada di sebalik ruang dengan mereka yang berada dalam ruang. Dia sebagai penambat, dia sebagai penghubung. Namanya rabitah. Dan jadilah ia rabitah. Orang tu lah. Yang menjadi rabitah tersebut. Pada hak mereka itu makmum yang berada dalam ruang tertutup itu. Seperti imam.
maka dia seseolah imam bagi mereka itu. Seseolah. Bukan dia imam secara hakiki tak. Dia seseolah. Jadi imam masih lagi imam yang berada di depan lah. Imam masih lagi imam yang berada di depan. Makmum yang berada di dalam ruang tersebut mengikut imam yang berada di ruang depan berpandukan kepada pergerakan rabitah. Maka pada situasi ini, pada keadaan ini, rabitah itu seumpama imam. Rabitah itu seumpama imam. Gitu. Bila sebut kata seumpama imam, pada pihak ini sajalah, pada sudut ini, pada sudut makmum yang berada di sebalik ruang tersebut, berpandukan kepada pergerakan dia untuk mengetahui pergerakan imam yang sebenar. Takat tu je. Yang lain tak sudut yang lain tidak dianggap sama. Sudut yang lain tidak dianggap sama. Apa sudut yang lain contohnya? Contohnya kalau dia batal solat. Adakah makmum-makmum yang lain yang berpandukan kepada pergerakan dia untuk mengetahui pergerakan imam turut batal solat? Tak. Tak masuk. Bukan daripada aspek ni. Ataupun dia tidak solat. Ataupun dia orang yang dia orang yang Allahumma salli ala Muhammad. Sorry, tidak solat tu masalah. Dia bukan masalah mubaligh. Rabitah mesti solat sama. Sorry, saya tersilap. Dia mesti solat lah. Cumanya kalaulah secara hakikinya dia menjadi imam, contohnya, tapi dia bukan orang yang elok bacaan. Maka kalau dia jadi imam secara hakiki, tak boleh solat ikut belakang dia. Tapi dalam masalah sekiranya dia menjadi rabitah, maka orang yang lain yang lebih elok bacaan, dia boleh ikut dia. Sebab dia bukan imam secara hakiki. Dia hanya seperti imam pada aspek, pada sudut kita berpandukan kepada perbuatan pergerakan dia untuk mengetahui pergerakan imam. Itu saja, aspek itu saja. Aspek lain tidak termasuk. Aspek lain dia tidak seperti imam. Maksudnya, segala syarat-syarat yang disyaratkan untuk menjadi imam tidak disyaratkan kepada diri dia. Maksudnya begitu. Itu makna seperti imam pada masalah ni. Jangan sampai kita menghubungkan ataupun mengkiaskan keadaan dia dengan imam, keadaan rabitah ni dengan imam pada keseluruhan masalah tak. Faham lagi tak? Bukan. Yang dikatakan seperti imam hanya pada aspek ini saja, iaitu kita berpandukan kepada pergerakan dia untuk mengetahui pergerakan imam. Ini sahaja. Yang lain tak masuk. Yang lain tak masuk. Gitu. Maka secara aujahnya, secara berdasarkan kepada mafhum yang kita faham daripada isu ni, maka bolehlah rabitah itu seorang perempuan, tetapi mereka yang berada di belakang rabitah tersebut lelaki, tak ada masalah. Ini bukan bincang bab saf dan sebagainya, tak ada. Maksudnya secara teknikalnya, kalaulah rabitah itu perempuan, dan kita dan orang makmum-makmum lain yang berpandukan kepada pergerakan rabitah itu ialah lelaki sah. Sebab ini bukan syaratnya. Ini bukan syarat mestilah rabitah tersebut perempuan juga, maka makmum yang ikut belakang tu perempuan. Tak syarat macam tu. Faham gelok lah. Jadi yang dimaksudkan dengan jadilah ia pada hak mereka itu seperti imam itu pada sudut ini saja. Sudut lain tak masuk bincang. Contohnya, macam saya sebut tadi lah, kalaulah rabitah itu perempuan dan makmum-makmum lain yang berpandukan kepada pergerakan rabitah itu untuk mengetahui pergerakan imam ialah laki-laki. Adakah ia memberi mudarat pada kesahihan jemaah? Tidak memberi mudarat. Boleh, tak ada masalah. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Imam Qurdi menakal daripada Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj. Imam Qurdi menyebutkan tidak ada masalah keadaan rabitah itu perempuan sekalipun mereka yang di belakang perempuan itu ada daripada golongan lelaki. Faham daripada masalah ni. Gitu. Macam tu juga dengan sekiranya rabitah itu mereka yang ummi, bacaan Fatihahnya tidak sebaik bacaan Fatihah makmum-makmum yang lain. Kalau dia betul-betul imam, makmum yang qari tidak boleh mengikut makmum yang ummi. Tapi pada masalah rabitah ini, makmum yang qari boleh mengikut rabitah yang ummi. Sebab dia bukan imam secara hakiki, dia imam pada hukum ini saja. Dia seseolah imam pada hukum ini saja. Dia bukan imam yang sebenar.
Ataupun rabitah tersebut mereka yang wajib mengulangi solatnya nanti. Contohnya macam orang yang sembahyang dengan tayamum, yang mana tayamum tersebut, solatnya dengan tayamum tersebut perlu diqada semula nanti apabila hilang dia punya uzur dan sebagainya. Itu dibincangkan dalam masalah tayamum. Dia boleh jadi rabitah bagi orang lain yang sembahyang dengan wudu yang sempurna. Tak ada masalah. Orang lain sembahyang sekali itu lepaslah gugur tuntutan. Makmum yang menjadi rabitah tersebut nanti ini selepas daripada hilang uzur, dia perlu qada balik sembahyang tersebut sebab ada kekurangan dalam solat dia. Sebab dia bertayamum dan sebagainya. Maka juga tidak ada masalah. Juga tidak ada masalah sebab rabitah bukanlah imam secara hakiki, tapi rabitah itu dianggap sebagai imam, dianggap seseolah imam pada masalah ini melihat daripada aspek ini sahaja. Melihat daripada aspek kita berpandukan kepada pergerakan rabitah untuk mengetahui pergerakan imam. Itu saja. Itu mafhum dia. Jadi bagi jelas elok. Habis. Maka tiada harus mendahulu mereka itu atas rabitah. Jadi bila pada masalah ini, rabitah itu seseolah imam, dan kita berpandukan pergerakan imam, kita berpandukan dengan pergerakan rabitah untuk mengetahui pergerakan imam, maka makmum yang lain tidak boleh mendahului imam. Makmum yang lain tidak boleh mendahului rabitah. Makmum yang lain tidak boleh mendahului rabitah. Habis. Ini satu pendapat lah. Ini satu pendapat. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak ada masalah sekiranya makmum tersebut, makmum yang lain mendahului pergerakan rabitah. Tidak ada masalah. Kerana dia bukan imam yang hakiki. Jadi tak ada masalah lah. Cumanya perlu jagalah. Seeloknya jangan mendahului pergerakan rabitah. Seeloknya. Sebab ada pendapat macam yang disebutkan dalam kitab ni, tak boleh mendahului. Tidak harus mendahului makmum ke atas rabitah. Maksudnya rabitah rokok, baru kita rokok. Rabitah telah memulakan pergerakan rokok, barulah kita memulakan pergerakan rokok. Jangan mula bergerak untuk rokok, melainkan selepas rabitah mula bergerak untuk rokok. Itu satu pendapat yang disebutkan dalam risalah kita ni. Pendapat yang lain yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh kita juga menyebutkan bahawasanya tidak ada masalah sebenarnya. Jadi boleh. Ini bukan satu isu yang besar. Ini bukan satu isu yang besar. Ini tak ada masalah dekat sini. Ini yang seperti mana disebutkan oleh Imam Qurdi juga di dalam menakal daripada Tuhfatul Muhtaj. Imam Qurdi sebut annahu la yadurru taqaddum alaihi bil af'ali li kaunihi laysa bi imamin haqiqatan. Imam Qurdi menakalkan bahawa tidak mudarat, tidak ada masalah, tidak menjejaskan kesahihan jemaah mendahului ke atas rabitah dengan perbuatan, dengan pergerakan li kaunihi laysa bi imamin haqiqatan. Kerana rabitah ini bukanlah imam secara hakiki. Bukanlah imam secara hakiki. Jadi imam yang sebenar itu kita tak boleh mendahului pergerakannya. Rabitah bukan imam yang sebenar. Dia imam daripada, dia seseolah imam daripada aspek mengetahui pergerakan saja. Jadi pada masalah lain tak ada masalah lah. Pada aspek lain tak ada masalah. Daripada sudut pergerakan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang disebutkan dalam kitab kita ni, kita tidak boleh mendahului pergerakan rabitah sebab kita berpandukan dengan perbuatannya untuk mengetahui perbuatan imam. Ini pendapat yang pertama. Tapi yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Tuhfah, yang dinakalkan oleh Imam Qurdi dalam Hasyiahnya, menyatakan tidak ada masalah sekalipun pada masalah pergerakan ini, kerana imam itu, rabitah itu bukanlah imam yang hakiki. Jadi sini tidak ada isu sebenarnya. Boleh kita menunggu sebentar pergerakan rabitah, barulah kita memulakan pergerakan kita, ataupun kita bersama dengan rabitah dalam bergerak, ataupun kita mendahului sikit daripada rabitah pada masalah pergerakan. Yang penting jangan mendahului pergerakan imam yang sebenar. Tak ada masalah kat sini. Baik, maka jika mendinding oleh suatu yang menegahkan lalu. Itu masalah. Ini masalah yang lain sikit. Yang tadi masalah rabitah tadi menyelesaikan masalah ada penghalang yang menghalang penglihatan.
tetapi ada ruang yang memuatkan untuk seseorang tu lalu dan menyelesaikan masalah, boleh lalu kepada imam. Boleh sampai kepada imam menerusi lorong tersebut, menerusi ruang tersebut, pintu tersebut. Ini masalah kalaulah dinding tersebut menyebabkan tak boleh lalu. Macam dinding kaca yang full secara keseluruhan, tidak ada sebarang ruang untuk sampai kepada imam. Ataupun berada dalam kotak ataupun ruang yang betul-betul tertutup, pintunya berada di belakang imam, di belakang makmum dan sebagainya. Maka jika mendinding oleh suatu yang menegah lalu, seperti pagar jarak. Jadi, kita boleh melihat imam tak ada masalah. Atau menegahkan lihat. Seperti pintu yang dikatuk. Ruang ada, lubang ada, pintu ada, tapi pintu tu ditutup, dikatuk. Ditutuplah bahasa dia. Ditutup. Pintu yang tertutup. Atau seumpama pintu katuk itu tabir yang dihulurkan. Tirai lah bahasa kita, tirai. Itu sitrul murkha dalam istilah dalam kitab-kitab fiqh yang membincangkan masalah ini diistilahkan dengan sitrul murkha. Tirai yang terhulur. Tirai yang berjuntai. Gitu. Atau tiada berdiri seseorang pada berbetulan pintu macam Rabitah tadi, tak ada. Tak ada. Rabitah tak ada dan sebagainya. Nescaya tiada sah mengikut. Maka tidak sah jemaah pada ketika itu kerana tidak ada perhubungan antara makmum yang berada dalam ruang tersebut dengan imam yang berada di luar ruang tersebut. Imam yang berada di luar ruang tersebut. Ini bagi masalah selain daripada masjid lah. Jangan lupa perbincangan saya kita. Ini bagi masalah selain daripada masjid. Adapun masjid tak ada masalah banyak. Nah itu. Jadi kalau wujud halangan, dinding, penghadang yang menghalang penglihatan, yang menghalang lalu kepada imam, ataupun yang menghalang pernampakan yang membolehkan kita melihat pergerakan imam, ataupun tidak ada orang yang berdiri di ruang tersebut sebagai rabitah, maka tidak sah jemaah pada ketika. Sebab terputusnya hubungan di antara makmum yang berada dalam ruang tersebut dengan imam yang berada di luar ruang tersebut. Terputus hubungan. Baik. Cuma masalah rabitah itu, kalaulah rabitah itu pada pertengahan solatnya batal, contoh. Jadi dia keluar daripada sembahyang dan tidak ada orang lain yang menggantikan tempat rabitah tersebut. Apa hukum jemaah mereka yang berada di dalam ruang tersebut? Sah. Tidak ada masalah. Rabitah itu disyaratkan pada permulaan solat dan dimaafkan sekiranya berlaku sesuatu dalam pertengahan solat yang menyebabkan hilang rabitah pada masa itu. Dia diumpamakan dengan pintu yang asalnya terbuka, kemudian dalam pertengahan solat pintu itu tiba-tiba tertutup. Di masalah yang sama, dia dimasukkan dalam masalah yang sama, bermakna dia masuk dalam satu kaedah yang menyebutkan bahawa yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Dimaafkan pada pertengahan ibadah perkara yang tidak dimaafkan pada permulaan ibadah. Jadi rabitah itu perlu ada pada permulaan solat, pintu itu perlu terbuka contohnya pada permulaan solat, dan semasa dalam solat, di pertengahan solat, sekiranya berlaku sesuatu yang menyebabkan pintu itu tertutup. Ada orang tutup ke, ada budak main ke, angin yang tutup dekat. Macam tu juga dengan rabitah pada masalah kita ni. Rabitah tersebut batal sembahyang dan sebagainya. Menyebabkan dia keluar daripada solat dan tidak ada sesiapa yang mengganti posisi rabitah tersebut. Hukumnya sah. Sebab dia dimaafkan. Dia dimaafkan. Itu dia kata. Dan tiada mudarat batal sembahyang seseorang yang berbetulan pintu akan mereka-mereka yang di sisinya dan mereka-mereka di belakangnya. Kemudian daripada takbiratul ihram mereka itu. Tadilah. Sebab kaedah menyebutkan yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Dimaafkan pada pertengahan sesuatu perkara yang tidak dimaafkan pada permulaan sesuatu. Gitu. Habis. Selesai daripada syarat yang kedua. Dan ketiganya, syarat sah berjemaah yang ketiga daripada 12 syarat yang disebutkan dalam risalah kita ni
Muafakat makmum dengan imam pada segala sunat yang jahat menyalahinya. Pada segala sunat-sunat yang jahat menyalahinya. Ini syarat yang ketiga. Makmum mestilah muafakat dengan imam, sependapat ataupun sejajar dengan imam dengan pada isu masalah-masalah sunat yang jahat menyalahi. Maksudnya sekiranya perkara yang sunat itu berbeza tindakan antara imam dan makmum, dan sunat tersebut merupakan sunat yang sekiranya berbeza pendapat, berbeza tindakan imam dan makmum, itu membawa kepada satu ketidakseragaman yang sangat keji, yang buruk, yang huduh pada perbentukan jemaah. Itu maksud yang keji menyalahi. Maka tidak dibenarkan. Maka syarat yang ketiga ialah makmum dan imam itu, ini masalah makmum lah. Ini syarat lebih kepada makmum. Imam, dia buat ke tak buat ke, itu masalah dia. Tapi kita makmum untuk mengikut imam, bila kita ikat semayang kita dengan semayang imam, ada beberapa perkara yang perlu kita jaga. Hak wajib semua kena buat lah. Imam kena buat, makmum kena buat. Hak sunat ni kadang-kadang ditinggalkan oleh imam. Ditinggal itu sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja, bukan perbincangan. Tapi bila mana dia tidak dilakukan oleh imam, maka ada setengah-setengah sunat yang makmum tak boleh buat. Macam tu juga bila mana perkara-perkara sunat dalam solat tersebut dilakukan oleh imam, ada sebahagian sunat-sunat tersebut yang makmum kena buat sebab imam buat. Kena buat. Pada hukum makmum wajib buat sebab imam buat. Benda tu sunat. Imam buat, makmum wajib buat kerana meraihkan peraturan jemaah dalam solat. Kerana meraihkan peraturan jemaah dalam solat. Ini syarat yang ketiga. Dan ketiganya, muafakat makmum dengan imam. Muafakat maksudnya bersetuju tindakan. Bersetuju tindakan. Sejajar tindakan. Berbetulan tindakan makmum dengan imam pada segala sunat-sunat yang jahat menyalahinya. Menyalahi oleh makmum akan imamnya. Menyalahinya artinya menyalahi oleh makmum akan imam. Jadi dia ada tiga kemungkinan. Iaitu kemungkinan pertama, sunat-sunat yang kalau imam buat, makmum wajib buat. Dan kalau imam tinggal, makmum wajib tinggal. Dia benda sunat. Ni perkara sunat, bukan fardu, bukan rukun tak. Perkara sunat. Yang mana kalau imam buat, makmum wajib buat. Yang kalau imam tinggal, makmum wajib tinggal. Ini satu jenis, satu kategori. Jenis yang kedua, sunat-sunat yang kalau imam buat, makmum wajib buat. Yang kalau imam tinggal, makmum tak wajib tinggal. Makmum boleh buat. Ini bahagian yang kedua. Dan bahagian yang ketiga, sunat-sunat yang kalau imam tinggalkan, makmum wajib tinggalkan. Kalau imam buat, makmum boleh tak buat. Dia ada tiga kategori ni. Dia ada tiga jenis sunat yang imam lakukan dalam solat. Dan ketiga-tiga jenis itu dia ada hukum dia. Dia ada hukuman dia. Jadi kita simpulkan, kita bentangkan balik masalah ni. Dalam solat jemaah dan dalam solat bersendirian, kalau solat lah secara umumnya, ada perkara-perkara yang sunat dilakukan oleh seseorang yang sembahyang. Dalam masalah kita, dalam kes kita ialah imam. Ada perkara-perkara yang sunat imam lakukan. Gitu. Ada perkara-perkara yang imam sunat lakukan. Perkara-perkara yang imam lakukan secara sunat hukumnya dalam solat tersebut, pada pihak makmum, bagi diri makmum, dia ada tiga kemungkinan hukum. Yang pertamanya, kalau imam buat, dia wajib buat. Ini benda sunat ni. Dia benda sunat. Tapi sebab imam buat benda sunat tu, makmum wajib buat benda sunat. Kalau imam tinggalkan benda sunat tersebut, makmum wajib tinggalkan benda sunat tersebut. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua,
Kalau imam buat perkara sunat tersebut, makmum wajib buat. Tapi kalau imam tinggal sunat tersebut, makmum boleh buat. Makmum boleh buat. Kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, perkara-perkara sunat yang sekiranya ditinggalkan oleh imam, makmum wajib tinggal. Tapi kalau perkara sunat itu dilakukan oleh imam, makmum boleh tinggal. Makmum boleh tinggal. Ini 3 kategori pembahagian perkara-perkara sunat yang dilakukan oleh imam ataupun yang ditinggalkan oleh imam berdasarkan kepada apa tindakan yang perlu dilakukan oleh makmum. Faham masalah dulu. Faham masalah dulu. Saya kita bagi contoh-contoh dalam risalah kita, dia ada contoh-contoh. Baik, boleh faham? Benda yang imam sunat buat dalam solat, kadang-kadang imam buat, kadang-kadang imam tinggal. Atas sebab apa imam tinggal tu tak bincang. Sengaja ke, lupa ke, mengejar waktu ke, ataupun ralik ke, tak bincang. Imam tinggal pasal apa tu bukan perbincangan kita. Boleh jadi dia terlupa, boleh jadi dia sengaja tinggal. Dan benda tu sunat, dia tidak menjejaskan kesahihan solat. Cuma dia tidak sempurna lah kalau ditinggalkan. Tapi perkara-perkara yang sunat dilakukan oleh imam ataupun dilakukan oleh orang yang sembahyang, bila mana kita sebagai makmum mengikat solat kita dengan solat imam, maka kita ada tanggungjawab dan peraturan yang perlu kita ikut. Maka sini dah pecah 3 bahagian tadi ni. Ada sebahagian-sebahagian sunat dalam solat yang mana kalau imam buat, makmum wajib buat. Kalau imam tinggal, makmum wajib tinggal. Benda tu sunat pada hak imam tapi wajib pada hak makmum. Wajib pada hak makmum. Wajib sebab kita ikat solat kita dengan solat imam. Okey tu. Sebab tu. Satu bahagian. Bahagian yang kedua, ada perkara-perkara sunat yang kalau imam buat, makmum wajib buat. Tapi kalau imam tinggal, makmum tak wajib tinggal. Makmum boleh buat. Harus bagi makmum melakukan sunat yang imam tinggalkan tersebut. Dan bahagian yang ketiga, ada perkara-perkara sunat yang sekiranya ditinggalkan oleh imam. Atas apa sebab sekalipun, makmum wajib tinggal. Makmum wajib tinggal. Sebab makmum ikat solat dia dengan solat imam. Tapi kalau imam buat sunat tersebut, makmum boleh buat, boleh tak buat. Boleh buat, boleh tak buat. Ini 3 pembahagian. Tengok dalam risalah kita. Seperti sujud tilawah. Seperti sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan di dalam solat kerana bacaan imam yang melalui tempat-tempat sujud dalam Quran. Dalam Quran. Maklumlah, yang kita biasa ialah yang kita buat setiap minggu secara konsisten, secara berulang-ulang ialah pada pagi Jumaat lah, subuh pagi Jumaat tu. Itu yang dilakukan secara konsisten setiap minggu lah. Adapun pada masa-masa yang lain, kadang-kadang imam membaca surah dalam Al-Quran, dalam solatnya, dan ada bahagian dalam ayat-ayat tersebut yang mana ayat-ayat sunat sujud sajadah. Sunat sujud sajadah, dipanggil sujud tilawah, sujud kerana bacaan tu. Ada 14 tempat dalam Al-Quran. Ada 14 tempat dalam Al-Quran. Maka pada ketika itu, bila imam turun sujud tilawah, maka makmum wajib turun sujud tilawah. Dan kalau imam tinggalkan sujud tilawah, maka makmum wajib tinggalkan sujud tilawah sebab dia masuk dalam kategori yang pertama. Maka wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Maka wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Gitu. Jadi sujud tilawah masuk dalam kategori kalau imam buat, makmum wajib buat. Kalau imam tinggal, makmum wajib tinggal. Kalau imam buat, makmum wajib buat. Kalau imam tinggal, makmum wajib tinggal. Gitu. Apa nama, sampai pada bacaan yang disunatkan bagi imam ataupun bagi orang yang sembahyang untuk sujud tilawah. Maka pada ketika tu makmum yang walaupun dia tak dengar bacaan tersebut, walaupun dia tak tahu imam baca bacaan tersebut, walaupun dia tak perasan pun, tapi tiba-tiba imam turun sujud. Dan tidak akan berlaku sujud selain daripada sujud rukun dan sujud sahwi yang pada akhir solat, pada pertengahan bacaan imam, pada berdiri betul, tak akan berlaku sujud tersebut melainkan sujud tilawah. Itu secara umumnya. Sujud dalam solat ini ada sujud rukun,
ada sujud rukun, kemudian ada sujud sahwi, yang kedua-duanya dah ada tempat yang tetap, yang confirm, yang tidak akan keliru makmum pada kedudukannya. Sujud rukun pada tempatnya lah selepas daripada i'tidal dan selepas daripada duduk tahiyat, duduk antara dua sujud tempat dia. Sujud sahwi tempatnya ialah selepas daripada bacaan tahiyat akhir sebelum memberi salam. Kemudian sekiranya imam sujud pada lain daripada dua tempat ini, iaitu tempat yang ketiga ketika imam sedang berdiri betul sebelum daripada rukuk. Maka itulah yang dimaksudkan dengan sujud tilawah. Jadi makmum tak dengar pun bacaan ayat tilawah tu. Ayat sajadah tu makmum tak dengar pun. Dia tak perasan pun. Dia tak tahu pun. Tengah dia duduk baca Fatihah dan sebagainya, imam sujud. Tengah dia dengar imam baca surah ayat-ayat tertentu daripada Al-Quran. Kemudian imam sujud tilawah lah tu. Maka pada ketika tu wajib makmum turun sujud bersama dengan imam. Gitu. Ataupun makmum mengetahui dalam bacaan imam ni pasti ada bacaan ayat tilawah. Makmum seorang yang hafal Quran juga contohnya, ataupun dia mengingati setiap ayat yang disunatkan sujud tilawah, jadi dia tahu mana ayat ni, kalau ayat ni baca ayat sujud tilawah ni. Tiba-tiba imam baca ayat tersebut, imam tak sujud tilawah. Adakah makmum boleh turun sujud? Tak boleh. Sebab sujud tilawah dia masuk dalam kategori yang pertama. Dia sunat yang sekiranya dilakukan oleh imam, makmum wajib buat. Kalau imam tak buat, makmum wajib tinggal. Kalau imam tinggalkan, makmum wajib tinggal. Ini kategori yang pertama. Dan tasyahud awal, tahiyat awal, wajib muafakat pada perbuat. Tahiyat awal wajib muafakat pada perbuat. Ini masalah yang kedua. Ini pembahagian yang kedua. Sunat-sunat yang sekiranya imam buat, makmum wajib buat. Makmum wajib buat. Tapi kalau imam tinggal, makmum boleh buat, boleh tak buat. Ini kategori yang kedua. Dekat situ tu ada satu tanda bunga pada kata seperti sujud tilawah, maka wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Pada ibarat tu dan pada tinggal tu ada tanda bunga kat situ tu. Ada tanda bunga kat situ tu ada maklumat luaran yang tak dimasukkan dalam kitab kita ni. Yang daripada tuan kitab kita jugalah. Cuma dia mungkin dia tertinggal jadi ditambah tepi. Itu ada tepi dia tu. Qauluhu dan pada tinggal itu. Dan seperti sujud sahwi. Maka wajib padanya pada sujud sahwi tersebut muafakat pada buat. Tiada wajib muafakat pada tinggal. Wajib muafakat pada buat. Artinya tiada wajib muafakat pada tinggal. Maka apabila meninggal dia akan sujud sahwi itu oleh imam, kalaulah imam tak buat sujud sahwi itu, dia lupa sesuatu dalam solat dia, lepas tu sepatutnya dia kena sujud sahwi lah. Sujud sahwi pun dia lupa, imam lupa tak buat juga. Dalam keadaan tu sunat bagi makmum sujud kemudian daripada salam imamnya. Lepas bila imam bagi salam, makmum sujud. Dan sebelum daripada salam makmum. Ini juga masuk dalam kategori perkara yang sunat yang kalau imam buat, makmum wajib buat. Tapi kalau imam tinggalkan, makmum boleh buat. Bahkan kekal hukum sunat bagi makmum. Begitu sujud sahwi.
Imam ada apa nama tinggal contohnya kunut. Imam ada tinggal kunut pada waktu subuh. Balik ke dan sebagainya. Dan sebagainya. Ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan imam tinggalkan kunut pada solat subuh. Kemudian sepatutnya pada akhir solat imam, sebelum daripada imam bagi salam, dia sunat sujud sahwi lah. Sunat sujud sahwi sebab dia meninggalkan kunut tadi. Ini kunut pun dia tinggal, sujud sahwi pun dia tinggal. Kunut pun dia tinggal, sujud sahwi pun dia tinggal. Maka pada masalah ini, masalah imam tinggal sujud sahwi ini, maka makmum sunat sujud sahwi juga. Cumanya sujud sahwi itu dilakukan selepas daripada imam bagi salam. Selepas daripada imam bagi salam. Makmum lakukan sujud sahwi tersebut, kemudian selesai sujud sahwi dua kali sujud tersebut, barulah makmum bagi salam diri dia. Gitu. Tapi kalau imam buat sujud sahwi, makmum tak tahu pun pasal apa. Mungkin dia ada syak dalam solat dia yang makmum tak tahu. Dia ada keraguan dalam solat dia yang makmum tak tahu dan sebagainya lah. Dia syak pada rakaat dan sebagainya. Adalah kesalahan yang dia lakukan, yang imam lakukan dalam solat yang makmum tak tahu pun. Tiba-tiba selepas daripada imam baca tahiyat akhir, sebelum imam bagi salam, imam sujud. Makmum tak tahu pun. Bahkan mungkin pada ketika kesalahan tu dilakukan oleh imam, makmum masih lagi belum jadi makmum. Contohnya dia masbuk. Dia masbuk rakaat yang ketiga contohnya. Imam dah rakaat yang ketiga, barulah makmum main masuk dalam sembahyang. Imam tadi tinggalkan tahiyat awal contohnya. Makmum tak jadi makmum lagi pun pada waktu tu. Tak masuk dalam kawasan solat lagi pun pada waktu tu. Dia tak tahu pun apa kesalahan yang dilakukan oleh imam. Bahkan dia tak buat pun benda yang salah yang imam buat tersebut. Dia ketika imam lakukan kesalahan tersebut, dia masih lagi belum jadi makmum. Dia tak sembahyang lagi pun pada waktu tu. Dia datang dalam rakaat yang keempat contohnya, ataupun dia datang dalam rakaat yang ketiga contohnya. Imam tinggalkan tahiyat awal pada rakaat yang kedua. Dia tak ada lagi pun dalam ruang solat pada waktu tu. Dan disampai lima yang ikut imam. Tiba-tiba ketika imam baca tahiyat akhir, sebelum daripada imam bagi salam, imam sujud. Makmum dalam apa keadaan sekalipun dia tahu ke, dia tak tahu ke dan sebagainya, dia wajib sujud sahwi bersama dengan imam. Dia wajib sujud sahwi bersama dengan imam. Walaupun dia tak tahu pasal apa. Sebab tempat itu ialah tempat sujud sahwi. Jadi kalau imam lakukan sujud pada tempat itu, itulah sujud sahwi. Cukup sekadar dia tahu benda tu. Imam sujud sahwi, dia sujud. Wajib sujud bersama dengan imam. Kalau dia tak sujud bersama dengan imam pada ketika tu, batal solatnya. Sebab sujud sahwi masuk dalam kategori perkara yang kalau imam buat, makmum wajib buat. Gitu. Makmum wajib buat. Tapi kalau imam tinggal, makmum tak wajib tinggal. Bahkan makmum masih lagi sunat buat. Makmum masih lagi sunat buat. Habis. Tu bacaan yang di tepi tu. Sepatutnya dia ada dalam kitab kita lah. Bukan sebagai nota tepi tak. Tapi mungkin tertinggal. Jadi ditambah kat tepi. Adapun imam tinggal tasyahud awal. Kalaulah imam tinggal tasyahud awal. Dan ia duduk istirahat. Duduk sebentar sebelum bangun. Berdiri untuk rakaat seterusnya. Imam tak buat tahiyat awal. Rakaat yang kedua bagi solat yang lebih daripada 2 rakaat, itulah tempat tahiyat awal. Tiba-tiba imam tak buat, imam bangkit berdiri betul. Lepas daripada sujud tu, imam bangkit berdiri betul. Tapi sebelum daripada imam bangkit berdiri betul tersebut, imam duduk sebentar secara istirahat, duduk sebentar, baru imam tui naik. Duduk istirahat ni merupakan duduk yang sunat dilakukan pada rakaat-rakaat yang tidak ada tahiyat awal. Itu asal masalah. Rakaat pertama, rakaat ketiga. Rakaat pertama sebelum masuk ke rakaat yang kedua, sujud yang terakhir pada rakaat pertama, belum daripada berdiri betul untuk rakaat yang kedua. Bagi kita, imam ataupun orang yang sembahyang secara bersendirian, sunat untuk duduk istirahat. Iaitu lepas pada sujud tu, kita duduk sat, barulah kita tui naik. Barulah kita berdiri betul. Gitu. Itu dipanggil duduk istirahat. Maka pada sujud
yang tidak memiliki tahiyat, sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, maka sunat imam duduk istirahat sebelum bangkit berdiri berdiri. Sah je lah dia duduk untuk duduk semua macam duduk di antara dua sujud sebentar sebelum bangkit berdiri berdiri. Masuk ke rakaat yang seterusnya. Itu dia panggil duduk istirahat. Baik. Kemudian pada masalah kita ni, imam melakukan duduk istirahat sebelum daripada bangkit berdiri berdiri. Contohnya. Sedangkan pada waktu tu sepatutnya dia baca tahiyat awal. Dia tak buat tahiyat awal tapi dia duduk istirahat. Adapun imam tinggal tasyahud awal, tahiyat awal, dan ia duduk istirahat, maka harus makmum baca tasyahud sebab tiada keji menyalahi. Sebab tiada keji menyalahi. Sebab tiada keji menyalahi. Sebab imam mengerjakan duduk istirahat itu. Sebab imam mengerjakan duduk istirahat itu. Maka jika imam tinggal tasyahud dan duduk istirahat, tasyahud pun imam tinggalkan, duduk istirahat pun imam tinggalkan. Itu maksud dia. Dan jika imam tinggalkan tasyahud dan duduk, tahiyat awal pun imam tinggalkan, duduk istirahat pun imam tinggalkan. Imam daripada sujud yang kedua tu, sujud yang kedua dalam rakaat tersebut, angkat kepala pada sujud tu terus berdiri betul. Terus berdiri betul. Macam sujud tilawah. Sujud tilawah tidak sunat duduk istirahat. Jadi, lepas daripada bacaan sujud tilawah tu, sajadah wajhiyah billazi fatara apa nama tu. Lepas tu terus bangkit berdiri betul. Tidak disunatkan duduk istirahat. Jadi imam buat benda yang sama pada rakaat ni contoh. Tahiyat awal pun dia tak baca. Duduk istirahat pun dia tak buat. Dan jika imam tinggal tasyahud dan duduk istirahat, maka tiada harus makmum baca tasyahud awal itu kerana keji menyalahi itu. Kerana keji menyalahi itu. Baik. Maka tahiyat awal, masalah tahiyat awal ni dia ada sikit rumit sikit. Cuba dengar bagi elok. Masalah tahiyat awal, perkara yang sunat dilakukan dalam solat, ada khilaf ulama pada masalah ini. Dia masuk dalam kategori yang pertama ataupun dia masuk dalam kategori yang kedua. Dia masuk dalam kategori pertama macam sujud tilawah tadi ni, iaitu kalau imam wajib buat, kita buat. Kalau imam buat, makmum wajib buat. Kalau imam tinggal, makmum wajib tinggal. Ataupun kalau imam buat, makmum wajib buat. Tapi kalau imam tinggal, adakah makmum wajib tinggal ataupun makmum tak wajib tinggal? Dia ada masalah sikit pada hukum tahiyat awal ni. Sini tuan kitab kita ni, dia berpegang dengan pendapat tahiyat awal masuk dalam kategori yang kedua, iaitu kalau imam buat, makmum wajib buat. Kalau imam tinggalkan, makmum boleh buat. Makmum boleh buat dengan syarat imam tersebut melakukan duduk istirahat. Dia pakai pendapat ni. Dan ini pendapat yang marjuh. Ini pendapat yang kurang kuat dalam mazhab kita. Pendapat ini dipegang oleh, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu wa rahimahullah dalam Tuhfah. Seperti mana yang disebutkan dalam Fathul Mu'in oleh anak murid dia. Ini pendapat yang marjuh. Adapun pendapat yang lebih kuat, pendapat yang rajih, iaitu pendapat Imam Ramli dan juga Khatib Syarbini, menyebutkan bahawasanya kalau imam tak buat, makmum pun tak boleh buat. Maka dia masuk dalam kategori yang pertama juga. Dia masuk yang dalam kategori kalau imam buat, makmum wajib buat. Kalau imam tinggal, makmum wajib tinggal. Gitu. Habis, tak apalah. Pendapat yang kedua, pendapat yang dalam risalah kita ni, ialah pendapat yang dipegang oleh Imam Ibnu Hajar. Seperti mana yang disebutkan oleh anak murid dia, Syekh Zainuddin Malibari dalam Fathul Mu'in. Syarah Bili Qurratul Ain. Jadi, ikut pendapat ni, ikut pendapat yang
kurang kuat ni, pendapat yang kedua lah kita panggil. Pendapat yang kurang kuat ni, dia masalah pendapat ni dia ada cerita lah, dia ada background story ni. Iaitu kita di Tanah Jawi ni, kita lebih berpegang dan kita lebih memilih pendapat Ibnu Hajar berbanding dengan pendapat Syekh Ramli. Itu pasal dia. Sebab kita mewarisi keilmuan daripada Hijaz. Dan ulama Hijaz lebih mengutamakan pendapat Ibnu Hajar daripada pendapat Imam Ramli. Di Hijaz, di Yaman dan sebagainya, pendapat Ibnu Hajar tu lebih digunakan pakai. Gitu. Jadi kalau ada masalah yang khilaf antara Ibnu Hajar dengan Ramli, contohnya antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli, ulama Hijaz dan ulama Yaman contohnya lebih cenderung kepada pendapat Imam Ibnu Hajar. Dan kita, Tanah Jawi kita ni sebagai waris keilmuan daripada Hijaz, sebab tutup guru kita, ulama-ulama kita dulu memang banyak mengaji di Mekah Madinah ni. Maka sikap itu, pendirian itu diwarisi oleh kita lah. Sebab tu kita boleh tengok dalam kitab-kitab Jawi kita kebanyakan akan lebih memilih pendapat Imam Ibn Hajar daripada Imam Ramli. Tapi kalau sebelah Mesir dan sebagainya, maka pendapat Imam Ramli itu lebih diutamakan daripada pendapat Imam Ibn Hajar. Kedua-duanya tidak ada masalah lah. Pendapat Ibn Hajar ataupun pendapat Ramli, kedua-duanya mu'tamad dalam mazhab. Kedua-duanya mu'tamad dalam mazhab. Tapi dalam masalah ini, pendapat Imam Ramli, pendapat Khatib Syarbini lebih kuat dalam masalah ni. Lebih kuat. Jadi Imam Ibn Hajar berpandangan sujud tahiyat awal masuk dalam kategori sunat yang kedua. Iaitu kalau imam buat, makmum wajib buat. Kalau imam tinggalkan, makmum boleh buat. Dengan syarat imam melakukan duduk istirahat sebelum daripada bangkit berdiri. Itu pendapat Imam Ibn Hajar. Manakala pendapat yang dipegang oleh Imam Ramli, begitu juga dengan Khatib Syarbini dan sebagainya dalam Mughni Muhtaj, memilih pandangan sujud tahiyat awal ini masuk dalam kategori sunat yang pertama, iaitu kalau imam buat, makmum wajib buat. Kalau imam tinggal, makmum wajib tinggal. Jadi kedua-dua pendapat ni boleh kita pakai lah. Cuma kalau kita buka mengaji, kalau kita buka tengok dalam kitab-kitab Jawi kita, begitu juga dengan kitab-kitab Arab fiqh yang cenderung kepada pendapat Imam Ibn Hajar, ulama-ulama Mekah dan sebagainya, ulama Mekah, ulama Yaman, ulama Madinah, ulama Hijaz, maka mereka akan memilih pendapat Imam Ibn Hajar lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah dalam pemilihan tersebut. Jadi kita ikut sinilah. Ikut sini. Maka adapun imam tinggal tasyahud awal dan ia duduk istirahat, maka harus makmum baca tasyahud, maka harus makmum baca tahiyat awal, sebab tiada keji menyalahi. Menyalahi tidak wujud perbezaan yang ketara antara imam dan makmum, sebab imam mengerjakan duduk istirahat itu. Jadi tak wujud perbezaan yang ketara. Sebab imam buat duduk tersebut. Cuma imam tak baca tahiyat saja. Imam duduk sebelum imam bangkit berdiri. Jadi Imam Ibn Hajar kata di situ tidak wujud perbezaan yang ketara. Tapi kalau imam tak buat duduk istirahat tersebut, imam terus daripada sujud, terus bangkit berdiri tanpa duduk istirahat, duduk sebentar tersebut, di situ wujud perbezaan yang ketara. Mukhalafah yang fahisyah. Perbezaan yang keji dekat situ. Gitu. Itu dia kata. Dan jika imam tinggal tasyahud dan duduk. Tasyahud awal pun imam tinggalkan, duduk istirahat pun imam tinggalkan. Maka tiada harus makmum membaca tahiyat awal itu kerana keji menyalahi itu. Nampak? Jadi dalam masalah ini sepakat antara Imam Ramli, Imam Khatib Syarbini dengan Imam Ibn Hajar. Pada masalah kalau imam tak buat tahiyat awal, imam juga tidak buat duduk istirahat, maka dalam masalah ini sepakat. Makmum tak boleh buat. Makmum tak boleh buat. Sebab dia keji pada perbezaan yang keji. Keji lah imam diri betul, makmum duduk. Keji lah perbezaan tu. Itu sepakat. Yang sedikit detail tadi ni yang berbeza di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Detailnya di mana? Detailnya sekiranya imam buat duduk istirahat tu. Situ khilaf. Situ khilaf pendapat. Imam Ibn Hajar kata sebab imam buat duduk istirahat tersebut, maka tidak wujud perbezaan yang ketara antara imam dan makmum. Imam duduk, makmum boleh duduk. Cuma imam duduk saat, imam duduk sebentar, makmum duduk baca tahiyat awal. Yang juga tak lama mana pun. Sebelum bangkit diri betul. Itu pendapat Imam Ibn Hajar. Pendapat Imam Ramli kata tak. Walaupun imam duduk istirahat sebentar, masih lagi bukan sebab yang membolehkan imam makmum baca tahiyat awal tersebut. Sebab duduk istirahat pada ketika itu bukanlah duduk istirahat yang dituntut.
Lianna hadhil jilsah laysat matlubah dalam nihayah sebut. Kerana duduk istirahah yang imam lakukan pada ketika itu bukanlah duduk istirahah yang dituntut dan bukanlah duduk istirahah yang sunat dilakukan. Jadi Imam Ramli kata tak boleh. Gitu. Jadi secara ringkasnya kita simpulkan pada masalah tahiyat awal ini, kalau imam buat, makmum wajib buat. Makmum wajib buat. Kalau masalah imam tinggalkan dan imam tak duduk pun istirahah. Imam tak duduk pun istirahah. Maka makmum wajib tinggal. Sepakat. Cuma kalau dalam masalah imam tinggalkan tahiyat awal tetapi imam duduk sebentar yang dikatakan duduk istirahat tersebut. Sini khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ibn Hajar kata sebab imam ada juga duduk sikit tersebut, maka makmum sunat baca tahiyat awal. Di situ tidak wujud mukhalafah yang fahishah. Tidak wujud perbezaan yang ketara. Sunat juga. Imam Ramli mengatakan bahawasanya sekalipun imam duduk istirahat, makmum masih lagi tidak disuruh untuk membaca tahiyat awal. Tetap kena berdiri ikut imam. Walaupun imam duduk istirahat pada ketika itu sebelum daripada dia bangkit dari itu. Sebab, kata Imam Ramli, duduk istirahat di situ bukanlah duduk yang dituntut dalam solat. Duduk yang dituntut dalam solat. Tak. Duduk istirahat yang dituntut dalam solat ialah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga sahaja. Dalam solat yang 4 rakaat lah. Gitu. Dan di antara dua pendapat ini, ulama yang terkemudian memenangkan pendapat Imam Ramli sebagai qaul yang rajih dan pendapat Imam Ibn Hajar sebagai qaul yang marjuh. Itu satu. Itu bagi orang yang neutral lah. Bagi orang neutral. Kita, orang Jawi ni, orang Tanah Melayu ni, sebab keilmuan kita ni ialah keilmuan yang diwarisi daripada ulama Hijaz, daripada keilmuan Hijaz. Sebab guru-guru kita dulu banyak datang daripada background pengajian di Mekah dan Madinah, maka kita lebih cenderung kepada pendapat Imam Ibn Hajar. Sebab itu disebutkan dalam kitab-kitab kita ni. Itu lah. Baik. Sikit lagi. Lebih sikit lagi masalah ni. Dan ada pun kunut. Masalah kunut lah. Maka tiada wajib muafakat padanya, pada kunut tersebut, pada perbuat dan pada tinggal. Kunut tak ada masalah. Buat berbeza, tak ada masalah. Imam buat, kita tak buat pun tak ada masalah. Imam tinggal, kita tak tinggal pun tak ada masalah. Kunut. Maka jika meninggal akan kunut, sunat makmum menyalahi imam. Kalau imam tak buat kunut, kita makmum sunat juga buat kunut. Sebab kunut tu hukumnya sunat. Kerana membaca kunut. Jika mengetahui, qaid kata sunat, makmum baca kunut. Imam tak baca kunut, imam terus daripada i'tidal terus sujud. Kita makmum sunat baca kunut. Tapi kita makmum sunat baca kunut ni dia ada sedikit syarat. Dia ada sedikit qaid. Sunat itu jika mengetahui makmum mendapat akan imam dalam sujud yang pertama. Kalaulah kita sempat berkunut dan sempat sujud yang pertama bersama dengan imam, ketika tu sunat kita kunut. Caranya ialah dengan kita ringkaskan kunut lah. Kita baca kunut yang pendek. Iaitu kita membataskan hanya kepada satu doa, satu pujian dan selawat dan salam ke atas Rasul. Sebab kunut itu apa-apa saja doa dan pujian dikatakan sebagai kunut. Allahumma ghafirli ya ghaffar. Contohnya, ya Allah ampunkan aku wahai Tuhan yang maha pengampun. Itu kunut dah. Sah dikatakan sebagai kunut. Kemudian dalam kunut juga perlu tambah dengan selawat ke atas Nabi lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi dia ringkas. Pilih satu kunut yang ringkas supaya kita dapat untuk sujud bersama dengan imam pada sujud yang pertama. Maka ketika itu sunat kita buat kunut. Sunat kita buat kunut. Dan jika mengetahui makmum mendapat akan imam dalam duduk antara dua sujud, kalaulah kita tak sempat sebab mungkin kunut kita tu panjang sikit dan sebagainya, jadi kita tahu bahawasanya kita tak sempat untuk sujud bersama dengan imam, tapi kita akan dapatkan imam semasa imam duduk di antara dua sujud tersebut. Makruh makmum menyalahi, maka pada ketika itu tak sunat kita baca kunut lah. Tak sunat kita baca kunut. Bahkan hukumnya makruh. Dan jika mengetahui makmum bahawa tiada sempurna kunutnya melainkan kemudian daripada turun imam bagi sujud yang kedua. Dia baca kunut panjang macam kita baca secara normal harian ni.
Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Bacaan dia itu menyebabkan dia tak sempat turun sujud melainkan imam dah sujud yang kedua. Maka pada ketika itu haram atas makmum menyalahi. Sebab pada ketika itu dah ada rupa ketinggalan daripada imam dengan dua rukun yang panjang. Pada ketika itu. Maka jika menyalahi makmum akan imam kerana baca qunut dan tiada turun ia makmum bagi sujud yang pertama, kemudian daripada tunduk imamnya bagi sujud yang kedua, nescaya batal sembahyangnya. Jadi masalah qunut ni kena perhati sikit situ. Qunut masuk dalam kategori kalau imam tak buat, kita sunat buat. Kalau imam buat, kita sunat buat jugalah. Dan kalau kita tinggal pun tak ada masalah. Dia tak wajib muafakat pada buat dan tinggal dengan imam. Tapi kalau imam tinggalkan, kita boleh buat dengan syarat kita mengetahui bahawasanya kita sempat untuk sujud yang pertama bersama imam. Ketika tu hukumnya sunat kita qunut, walaupun imam tak qunut. Tapi kalau kita mengetahui bahawasanya kalau kita qunut, kita hanya akan dapat turun untuk sujud ketika imam duduk di antara dua sujud, maka ketika itu hukumnya makruh. Sebab kita ketinggalan satu rukun dengan imam pada ketika itu. Itu balik pada masalah yang akan disebutkan nantilah. Jangan ketinggalan lebih daripada dua rukun dengan imam nanti. Jadi ketinggalan satu rukun daripada imam, hukumnya makruh. Kalaulah kita mengetahui bahawasanya kalau kita baca qunut juga, kita tak akan sempat sujud melainkan imam dah mula untuk sujud yang kedua. Maka ketika itu hukum dia haram. Batas sembahyang tak? Tak lagi. Tak lagi. Tapi kalaulah kita hanya sempat menghabiskan qunut ketika imam dah letak ketika imam dah melakukan sujud yang kedua, dah letak dia dekat tempat sujud tersebut, maka hukumnya batal solat. Hukumnya batal solat. Sebab pada ketika itu kita dah ketinggalan daripada imam dua rukun panjang. Kita dah ketinggalan daripada imam dengan dua rukun panjang. Gitu. Jadi daripada masalah qunut ini, kalau nak buat juga, pastikan qunut kita ringkas dan pendek dan pastikan kita dapatkan imam ketika imam masih lagi dalam sujud yang pertama. Masih lagi dalam sujud yang pertama. Maka ketika itu barulah kita dihukumkan dengan sunat membaca qunut sekalipun imam telah meninggalkan bacaan qunut tersebut. Habis. Kemudian katanya dan keempatnya ketiadaan ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li keduanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada apa-apa masalah yang tak jelas tak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak minta confirmation saja berkenaan dengan Imam Rabitah. Betul tak kefahaman saya kalau saya kata Imam Rabitah ni hanya diperlukan pada situasi yang kedua, ketiga dan keempat. Adapun pada situasi yang pertama, imam dan makmum dalam masjid tak perlu kepada Imam Rabitah. Ya, betul. Kalau macam tu, kalau imam dan makmum dalam masjid, contohnya makmum perempuan solat di belakang tirai, maka solat dia sah tanpa perlu dia tarik tirai tu, selok tirai tu. Ya, untuk masjid. Untuk masjid, kedua-duanya dalam masjid. Ya. Ya, sah, tak ada masalah. Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya. Rabitah hanya disyaratkan pada situasi selain daripada imam dan makmum berada dalam masjid. Adapun dalam situasi imam dan makmum kedua-duanya berada dalam masjid, maka tidak disyaratkan rabitah. Tidak disyaratkan rabitah. Itu perbincangan tentang isu rabitah tu. Baik, tengok soalan dalam mesej. Salam Ustaz, satu kes imam rakaat keempat, makmum baru masuk rakaat pertama. Okey, makmum masbuk lah. Imam rakaat keempat, makmum baru masuk rakaat pertama. Bila imam buat tahiyat akhir, makmum ikut perbuatan. Tapi tidak baca tahiyat akhir, hanya duduk sahaja. Apa hukumnya? Okey. Apa hukum makmum yang masbuk ketika mana imam baca tahiyat akhir contohnya, makmum tidak membaca tahiyat akhir, hanya duduk sahaja. Hanya duduk saja. Sebab itu bukan tempat tahiyat akhir bagi makmum lah. Apa hukumnya? Hukumnya ialah harus. Hukumnya ialah harus. Bahkan sebahagian ulama kata khilaful aula. Khilaful aula. Sebab dalam ada satu kaedah, ada satu dhabit dalam solat jemaah, setiap perkara yang imam lakukan, makmum sunat lakukan. Setiap perkara yang imam lakukan, makmum sunat lakukan. Sekalipun dia bukan tempat bagi makmum.
Itu satu dobit lah. Dobit ni maksudnya benda tersebut dalam isu-isu tertentu saja yang masuk dalam catatan ni. Baik. Soalan yang ditanyakan ialah bila mana makmum tersebut lepas daripada salam imam, dia perlu bangun untuk rakaat yang tak cukup. Jadi imam baca tahiyat akhir, apa yang makmum sunat buat? Sunat juga bagi makmum membaca tahiyat akhir tersebut. Itu hukum yang pertama. Sunat juga bagi makmum membaca juga tahiyat tersebut. Baca tahiyat awal ke baca tahiyat akhir? Baca tahiyat akhir juga. Sini ada sikit perbezaan pada adat ataupun amalan masyarakat kita lah. Masyarakat kita baca tahiyat awal aja. Tahiyat awal tak. Macam yang sebut ni, salah satu dobit yang ada dalam masalah Jumaat, setiap bacaan yang imam baca, maka makmum sunat baca. Setiap bacaan yang imam baca selain daripada surah tu lah. Selain daripada surah pada rakaat yang jahat, pada rakaat yang jelas, makmum sunat baca. Begitu. Jadi imam baca tahiyat akhir termasuk dengan selawat Ibrahimiyah. Sunat juga bagi makmum yang bukan rakaatnya yang terakhir, makmum yang masbuk secara rakaat ni, sunat juga baca sehingga selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi. Baca sampailah imam bagi salam. Itu yang sunatnya. Kalau tak baca, hukumnya harus. Sebagian ulama kata khilaful aula. Jadi tak ada masalah. Cuma macam tu jugalah, kita imam dah 4 rakaat, kita baru 3. Sebab kita lewat satu rakaat daripada imam. Kita masuk 1 rakaat. Sama juga hukum dia. Ketika tersebut, imam baca tahiyat akhir, kita pun sunat baca tahiyat akhir. Sebab meraihkan kedudukan imam. Kita sebelum daripada imam bagi salam, kita terikat dengan rakaat imam. Jadi rakaat imam rakaat keempat, pada ketika itu hukumnya kita juga rakaat keempat. Selepas daripada imam bagi salam, barulah rakaat kita reset ikut rakaat peribadi kita. Gitu maksudnya. Jadi sebab tu bila contohnya kita masuk dalam rakaat yang kedua, imam dah rakaat yang kedua, kita baru rakaat pertama, kita masuk ke 1 rakaat. Kita tak sunat baca doa iftitah. Walaupun kita dalam rakaat yang pertama, walaupun kita selepas daripada takbiratul ihram, sebab ketika kita berjemaah dengan imam, kita dah ikut rakaat imam. Selepas daripada imam bagi salam, barulah reset rakaat tersebut, peraturan tersebut kembali kepada peraturan sembahyang kita secara peribadi. Boleh faham? Maka maksudnya, kalau imam baca tahiyat akhir, kita juga sunat baca tahiyat akhir kerana meraihkan rakaat imam. Baca setakat mana? Baca sampai habis, setakat yang boleh. Sampai sebelum imam bagi salam. Sebab bila imam dah bagi salam, automatik kita kembali kepada kita punya kedudukan. Kita punya rakaat yang sebenar. Jadi, soalan yang ditanyakan, apa hukum kalau kita duduk saja tak baca apa? Hukumnya harus, sebahagian ulama kata khilaful aula. Yang sunatnya ialah kita turut membaca apa yang dibacakan oleh imam pada ketika itu. Kerana meraihkan rakaat dia selagi mana dia belum bagi salam. Wallahu a'lam. Kemudian soalan yang kedua bertulis, ada soalan yang kedua bertulis. Maaf bertanya, jika rabitah batal solatnya dan tiada yang menggantikannya, menyebabkan makmum yang berada di sebalik dinding terputus cara untuk mengetahui pergerakan intiqalat imam sebab tak dengar suaranya. Adakah masih sah dan bagaimana cara makmum itu ikut pergerakan imamnya? Baik, cantik soalan. Soalan yang ditanyakan ialah kalau rabitah tersebut batal solatnya dalam pertengahan solat, batal solat rabitah. Kemudian tidak ada yang menggantikan rabitah tersebut. Menyebabkan makmum yang berada di sebalik dinding, makmum yang tidak berada di tempat di lokasi rabitah tersebut terputus cara untuk mengetahui pergerakan imam. Sebab tak dengar suara dan sebagainya. Nampak memang tak nampak dah. Suara pun tak dengar. Masalah yang seterusnya. Gitu. Maka dalam masalah ini, adakah masih sah mengikut imam tersebut? Satu. Dan bagaimana cara makmum itu ikut pergerakan imamnya? 2. Baik. Ada 2 soalan. Soalan yang pertama, adakah masih sah makmum yang berada di sebalik dinding itu berimamkan dengan imam yang berada di depan? Jawapannya tidak sah. Sebab bila mana tidak ada maklumat bagaimana pergerakan imam itu berlaku, tak mendengar suara, tak melihat dan sebagainya. Bila tidak ada maklumat langsung, maka tidak sah mengikut imam pada ketika itu pada situasi selain daripada masjid. Itu
jawapan bagi persoalan yang pertama. Jadi kalau rabitah tu tak ada, kehilangan rabitah tersebut menyebabkan makmum-makmum yang lain putus perhubungan dengan imam secara total. Dengar suara pun tak, melihat pergerakan pun tak, maka pada ketika itu tidak boleh lagi makmum mengikut pergerakan imam, kena mufaraqah dan sembahyang secara bersendirian. Gitu. Macam mana nak selesaikan masalah ini? Selesaikan masalah ini dengan cari seseorang itu menggantikan tempat rabitah. Seorang itu menggantikan tempat rabitah dan mengambil alih jawatan rabitah tersebut. Satu. Ataupun solusi yang kedua ialah banyakkan rabitah. Banyakkan rabitah. Ada 2 lubang contohnya, 3 ruang contohnya. Maka banyak rabitah tersebut menyebabkan sekiranya terbatal salah seorang daripada rabitah tersebut, ada lagi reserve ganti yang boleh kita jadikan sebagai rabitah. Dan tidak ada masalah pada berbilang rabitah. Itu disebutkan oleh ulama dalam kitab fiqh kita. Tidak ada masalah sekiranya banyak rabitah sekalipun. Okey je. Jadi itu juga solusi yang ada. Tapi sekiranya kehilangan rabitah menyebabkan tidak ada cara untuk kita mengetahui pergerakan imam. Tidak melalui penglihatan, tidak juga melalui pendengaran, tak tahu. Maka pada ketika itu terputus hubungan di antara makmum yang di dalam ruang dengan imam yang berada di luar ruang. Maka pada ketika itu tidak lagi boleh makmum-makmum ini mengikut pergerakan imam, berjemaah dengan imam, sebab tidak ada cara langsung untuk mengetahui pergerakan imam, perpindahan imam, melainkan dengan wujudnya rabitah, dan rabitah itu tidak ada. Maka ketika itu makmum-makmum ini perlu mufaraqah. Makmum ini perlu mufaraqah. Baik. Ya, ada soalan Lisan? Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya dalam kitab muka surat 8 atas sekali. Atau menuduh lihat seperti pintu yang dikatuk. Maksud pintu yang dikatuk ini bukan pintu tu dikatuk, tapi apabila katuk pintu tu menyebabkan tidak dapat lihat. Itu kepahaman saya. Saya bagi contohlah, kalau kita sembahyang di belakang sliding cermin, mana sliding tu tutup, tapi bolehlah buka sebab tidak kunci. Ya, maknanya tidak ada mudarat lah tentang sembahyang kita tu. Sebab kita lihat satu, kemudian oleh kerana pintu tu boleh dibuka, maka tidak ada masalah. Itu fahaman saya dulu. Dan yang keduanya, seumpama pintu yang dikatuk tu, dia kata tabir yang dihulurkan. Makna tabir yang labuh lah, yang berjuntai. Ya. Apa masalahnya kalau tabir itu berjuntai dengan terikat di bawah? Bila tidak ikat di bawah, sedangkan tabir itu tabir yang jarang. Mana nampak seperti cermin sliding tadilah. Bila tabir itu nampak, maknanya kita langgar tabir itu, kita boleh pergi. Ya. Maknanya kita boleh pergi dengan kita menyusul ikut tabir itulah. Maknanya bab tabir itu bila tidak ikat, dia mudahlah kita pergi. Bagaimana tu Ustaz? Saya nak ibarat tu Tuan Haji tolong tengok balik pintu yang dikatuk itu contoh bagi apa? Contoh bagi menegah lihat. Jadi adakah pintu sliding kaca itu menegah lihat? Tidak. Cuma pintu dia dikatuk. Bab fahaman saya, bab pintu dikatuk sliding tu, kita boleh buka. Mana kalau ambil ibarat ni menegah lihat, menegah lihat seperti pintu dikatuk. Maknanya murak dianya bila katuk pintu tak dapat lihat. Maknanya mafhumnya kalau katuk pintu dapat lihat, tak ada masalah. Itu fahaman saya Ustaz. Ya, betul. Saya kalau pintu tu ditutup tapi tidak menegahkan lihat, masih lagi dibenarkan. Sebab dia tidak dikunci. Ya, sebab tidak dikunci. Jadi kalau pintu sliding tak ada masalah lah. Tapi kalau pintu yang ditutup itu menyebabkan terhalang daripada melihat, macam pintu kayu kita, ketika itu baru ada masalah. Okey, terima kasih. Macam tu juga dengan tirai. Tirai itu kalau jarang, dia tidak menghalangkan penglihatan. Tapi dia masih lagi dianggap menghalang laluan kalau tirai itu jarang. Walaupun kita boleh terjah, walaupun kita boleh rempuh tirai tersebut sebab dia nipis, sebab dia lembut, dia masih lagi dianggap sebagai penghalang yang menghalang laluan. Jadi tirai yang jarang, masalahnya pada menghalang laluan.
Ya, ya. Bukan pada masalah menghalang penglihatan. Kalau tirai itu tebal, ya, dia menghalang laluan dia menghalang penglihatan. Itu maksud dia. Apa yang saya nampak kebiasaan lah di bukan masjid lah, madrasah ke surau ke, dia tabir dia buat ni, yang di hulu ni dia tak ikat ni, dia lepas ni, dia macam terbelah Ya, tapi betul. bukanlah sampai muat lalu, tapi bila kita lalu ikut belahan tu boleh terus je. Itu Sekiranya maksudnya. ada ruang, dia tabir ni sekalipun secara fizikalnya dia lembut, kita boleh rempung, dia masih lagi mengikut hukum yang keras. Ya. Dia masih lagi mengikut hukum yang keras. Maknanya walaupun secara fizikal dia tak dia kena buka juga sikit ruang yang membolehkan lalu. Jadi ruang yang dibuka untuk tabir yang material kain ni tak perlu nak seluas pintu yang lain lah. Mana nak juga, maknanya seolah-olah maknanya tempat ruang untuk lalu. Walaupun kecil, walaupun sikit. Okey, untuk tabir lah, untuk tabir. Ya, maksudnya tabir. kita memang ruang itu disediakan kalau nak lalu. Kalau tabir tu tertutup, jadi tidak disediakan ruang untuk lalu. Oh ya, nampak Ustaz. Terima kasih banyak ni. Baik. Ada apa soalan lagi? Mungkin satu lagi kalau ada soalan, kalau tak ada kita tutup. Tak ada nah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilayna 'inda hajatina ilaika wa la tansana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.